Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan marzukin, hamdan maqbulin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati nabina Ibrahim alaihi salam hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuri fahmi waftah alaina bi ma'rifati ilmi wa nawwir qulubana kama nawarta samsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi isnihi wa sirajan munira wa bassiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Sadaqallahul azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wala quwata illa billah. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Pengurusi Surau Pekan Semerah serta semua barisan ahli jawatan kuasanya. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, dan yang dihormati Tuan Ketua Kampung, yang dihormati para alim ulama, yang dihormati tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat dan anak-anak yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kapari kape? Waras alhamdulillah. Iso nyauri ki waras lah. Alhamdulillah.
Tapi dahulu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah muliakan pada kita akan nikmat yang tidak terhitung, yang tak terbilang akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bilang akan nikmat Allah, nescaya kita tak mampu untuk menghitungnya. Ya. Mudah-mudahan nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita, mudah-mudahan kita dapat gunakan, memanfaatkan pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama solat padu maghrib berjemaah. Dan sementara kita menanti waktu Isyak, kita duduk sebentar dalam majlis taman-taman surga. Bukanlah saya untuk mengajar tuan-tuan, jauh sekali. Ya, cuma di hadapan saya ni para alim ulama, tuan-tuan. Saya cuma bual-bual ajalah, nak mengingatkan diri saya, terutamanya yang banyak kelemahannya dan kejahilannya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, ya. Mengingat itu memberi manfaat bagi orang-orang mukmin. Dan mudah-mudahan kita dapat solat fardu Isyak berjemaah, dan mudah-mudahan pada malam ini kita berazam, ya, mudah-mudahan kita dapat qiyamul lail, walaupun dapat 2 rakaat solat sunat tahajud, mudah-mudahan. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, banyakkan berdoa semoga kita dipanjangkan umur, esok pagi mudah-mudahan kita dapat solat fardu subuh berjemaah, insya-Allah, ya. Kita dah niat aja, berazam dah dapat pahala, tuan-tuan. Ya. Dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, banyakkanlah kita berdoa dan berharap penuh semoga sepanjang kita hidup di dunia ini dan sekiranya kita mati nanti dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya teringat seorang Amirul Mukminin, yaitu Sayyidina Umar Al-Khattab, tuan-tuan, yang diceritakan ya seorang khalifah yang begitu tegas, yang begitu berani, ya, sehingga kan kalau syaitan jalan, maksudnya lalu satu lorong bertembung dengan Sayyidina Umar, maka syaitan akan berpaling ke arah yang lain, kerana takut pada Sayyidina Umar. Begitu tegasnya dan berani Sayyidina Umar. Kalau kita, syaitan jumpa makin dikejar, bukan dia berpaling, tuan-tuan, ya. Dan tuan-tuan hadirin hadirat, setegas-tegasnya Sayyidina Umar Al-Khattab ini, tuan-tuan, diceritakan, tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab ini dia sering menangis, ya. Sering menangis sehingga kan di hujung matanya itu berbekas. Ya, berbekas, terdapat ariran hitam di hujung matanya itu. Kerana apa? Banyak menangis. Tapi banyak menangis Sayyidina Umar bukan macam saya. Mungkin saya menangis kerana putus cinta. Contoh. Saya menangis petik kelapa sawit, dah turun sikit. Contoh. Hilang pula tu ada orang tolong petik, duit tak sampai. Contoh. Itu mungkin saya. Tapi Sayyidina Umar menangis kerana takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut di hujung pengakhiran hidupnya. Kita takut, tuan-tuan, di hujung akhir hidup kita ini sama ada matinya dalam keadaan beriman, bertakwa ataupun sebaliknya. Sebab itu, tuan-tuan hadirin hadirat, manusia ini ada 4 kategori. Kita mudah-mudahan kategori yang pertama inilah yang kita idam-idamkan. Yang pertama lah ini yang kita buru, ya. Iaitu, tuan-tuan, ada manusia yang awal kehidupannya sepanjang dia hidup sampailah dia mati dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah. Awalnya beriman hidupnya dan akhir penghujungnya pun mati dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang keduanya, tuan-tuan, ini mohon perlindungan daripada Allah. Kehidupannya tak beriman dan bertakwa pada Allah sampai belas mati. Ya, sampai mati pun tak beriman kepada Allah, lagi nak bertakwa, jauh sekali. Ada yang ketiga, tuan-tuan, ini yang kita sangat takut, ya. Ini yang Sayyidina Umar pun turut menangis, dia takut, tuan-tuan. Awal kehidupannya beriman, ya. Awal kehidupannya bertakwa, tapi di hujung akhirnya, ending akhir hidupnya dalam keadaan mengkufurkan Allah. Ini kita sangat takut, tuan-tuan. Dan yang ketiganya, tuan-tuan, sebab itu kita jangan pandang hina pada seseorang. Kalau kita belajar kitab Hidayatus Salikin, tuan-tuan,
ataupun Al-Ihya Ulumuddin tuan-tuan, ataupun kitab tasawuf, kita kena hormat menghormati di antara satu sama lain. Kita jangan pandang hina pada orang lain. Kita nampak budak kena hormat. Alah bocah ini. Kek pirang dino umure. Mangan garam kok sik jemput. Aku wis mangan garam wis sokeh. Jangan. Kita mandang budak kena hormat kerana dia belum hidup lama. Sudah barang tentu dosanya tak banyak dibandingkan kita. Nampak orang tua kena hormat. Alah wis tua kok. Jangan. Nampak orang tua kena hormat, sudah barang tentu hidupnya dah lama. Sudah barang tentu tuan-tuan amalan kebaikannya pun banyak. Dan mudah-mudahan ilmunya banyak. Nampak orang jahil, nampak orang melakukan maksiat. Orang nampak melakukan maksiat ni kita jangan benci. Bukan maksudnya kita redha di atas perbuatan maksiat tersebut. Kerana kita tak tahu, mungkin dia melakukan maksiat kerana jahil. Kerana tak tahu. Sedangkan kita kalau melakukan maksiat mungkin tak tahu. Begitu juga nampak orang kafir contohnya tuan-tuan. Kita pandang dia, kita tak tahu. Mungkin di hujung hidupnya, dia beriman kepada Allah. Tapi kita belum tahu. Jadi tuan-tuan hadirin, itu yang ketiga. Awalnya dia beriman dan bertakwa pada Allah. Tapi ending hidupnya tuan-tuan, dia tidak bertakwa kepada Allah. Ini yang kita sangat takut. Sebab itu tuan-tuan, banyakkanlah kita membaca doa yang Rasulullah ajar kepada kita tuan-tuan. Doa ni pendek aja tuan-tuan. Doa ni tuan-tuan kita jangan pandang rendah. Ada seorang guru tuan-tuan, dia soal jawab dengan murid-muridnya. Tapi saya lupalah nama gurunya tu. Saya ni kalau dah lupa tak ingat, kalau ingat tak lupa. Tak macam tuan-tuan masih muda lagi, jadi ingat aja tuan-tuan. Macam saya ni dah tua banyak dosa je, jadi cepat lupalah tuan-tuan. Kata guru tu, dia tanya pada murid, wahai muridku, antara di dalam dunia ini apakah benda yang paling gagah? Dalam dunia ini apa sing dunia iki sing paling gagah apa? Kita mungkin jawab gajah. Tapi kata guru tersebut, wahai muridku, yang paling gagah di dalam dunia ini adalah bukit dan gunung. Bukit dan gunung. Kenapa? Bukit dan gunung ini kalau ditiup angin dia tak berubah, melainkan dengan keizinan Allah. Kalau berubah teruk kita. Gunung Kinabalu ditiup berubah pergi jatuh Pekan Semerah. Apa nak jadi tuan-tuan? Bukit dan gunung naik keneng secuk orang peku. Bukit dan gunung naik keneng panas ting pun orang cair. Betul? Walaupun bukit dan gunung itu gagah, kata tuan guru, wahai muridku, ada lebih gagah lagi daripada bukit dan gunung. Apa dia? Jawapannya iaitu besi. Besi. Besi dibuat traktor, dibuat enjin keruk. Ini bahasa kampung lah, enjin keruk aja. Saya tak bahasa Inggeris, very poor. Tak macam tuan-tuan. Cuba besi dibuat enjin keruk, jentolak, bukit jadi padang jarak, padang terkukuh. Betul? Dah habis cerita ni. Kalau cerita ni sampai pukul 12 nanti. Walaupun segagah-gagah besi dapat menolak gunung dan bukit, tapi ada lebih gagah daripada besi, iaitu api, kata guru tersebut. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan ambil besi spring lori ke, besi kereta dulu ke, kan pakai spring. Tuan-tuan pergi kedai untuk buat besi, untuk buat sabit ke, buat pahat. Besi itu gagah, kuat. Tapi apabila dibakar dia lembik, boleh dibentuk. Jadi api lebih gagah daripada besi. Wahai muridku, walaupun api lebih gagah daripada besi, ada yang lebih gagah daripada api, iaitu air. Betul? Walaupun air lebih gagah daripada api, tapi ada lebih gagah daripada air, kata guru tersebut, adalah manusia. Sebab manusia ada akal. Air yang besar dekat sungai, dekat tasik, di empang, boleh menghasilkan hidroelektrik. Betul? Air sungai yang kotor, campur macam-macam, diproses dengan manusia. Disalurkan ke rumah tuan-tuan. Betul? 2 hari tak ada ngamuk. Baru 2 hari, manusia lebih hebat daripada air kerana ada akal. Walaupun manusia itu gagah, badannya sado, macam yang cakap ni contoh, badannya sado, kaki pukul contohnya, ataupun kuat bekerja, petik kelapa sawit, sekali tarik pelepahnya jatuh, buahnya jatuh contohnya. Sekali tarik pelepah jatuh, buah jatuh tuan-tuan. Gagah. Tapi apa yang lebih gagah daripada manusia yang gagah itu? Kata guru, jawapannya adalah mengantuk.
Mengantuk. Dia kaki pukul. Oh, kaki pukul. Mana? Kau dah upah aku nak belasah siapa? Belasah Haji Kamal tu contohnya. Sekali nak pergi mengantuk. Oh, ngantuk tak jadi. Tidur. Segagah-gagah manusia dikalahkan dengan mengantuk. Segagah-gagah ngantuk dapat dikalahkan dengan apa, tuan-tuan? Boleh jawab? Saya kasih duit mude, siapa yang boleh jawab? 100 duit mude. Boleh? 100 duit mude tu? Duit mude wek, ni masuk. Segagah-gagah ngantuk dapat dikalahkan dengan apa? Dapat dikalahkan dengan duka cita. Contohnya tadi tuan-tuan kerja kebun, penat balik, pergi masjid, Sekali pergi masjid, ingatkan ada baca tahlil aja. Oh, rupanya ada ceramah pula, majlis ilmu. Aduh, cakap Jawa pula, tak faham benda yang dia cakap ni. Lepas tu dah isyak tak balik, tak berhenti-henti. Contoh, orang ngantuk betul lah. Nak balik malu, tadi dah terima WhatsApp. Pak Imam dah ingatkan saban kali, takkan nak balik. Malulah, duduk-duduklah, nak tidurlah, tak apalah, dapat pahala juga. Sekali dah balik, penat betul, memang nak tidur. Isinya cakap abang, dah cakap abang pun malam Jumat macam batang kayu je. Dah penat sangat, tuan-tuan. Sekali nak mapan turu tu, nak tidur, tiba-tiba dapat telefon. Adiknya telefon daripada kampung. Abang Long, anak sulung macam saya. Abang Long, ayah jatuh bilik air tak sadar. Berita duka cita ke berita gembira? Berita duka cita. Agak-agak ngantuk kita hilang ataupun tidak? Oh, terus cerai kah mata ni mentolos kena ya. Oh, terus bapa jatuh, terus pergi tuan-tuan. Segagah-gagah ngantuk, lebih gagah iaitu duka cita. Segagah-gagah duka cita dapat dikalahkan apa kata tuan guru tersebut? Wahai muridku, segagah-gagah duka cita dapat dikalahkan dengan doa. Jadi doa ni tuan-tuan satu yang paling gagah. Jangan malas kita nak berdoa. Lepas sembahyang, tunggulah imam baca doa aminkan. Kalau ada masalah yang urgent, kena balik cepat, bacalah doa. Setidak-tidaknya semalas-malas kita doa. Doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, yang dibaca oleh Ummu Salamah dengan Rasulullah suka baca doa ni. Bukan setakat Rasulullah suka baca, kita pun suka baca. Apa dia doanya yang Rasulullah selalu baca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jangan malas doa. Contohnya nak balik awal, ada sebab ambil anak ke, hantar isteri ke, baca doa dulu. Tak hafal doa, baca Rabbana atina pun okeylah tuan-tuan. Kita pun suka baca Rabbana atina ni, betul tak? Lagi-lagi kalau majlis tahlil, kena Pak Imam suka ulang-ulang doa sampai 3 kali. Dahlah doa tahlil tu panjang, ulang 3 kali. Macam mula-mula memang tangan tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan hamidin. Amin. Sampai Allahumma qalhum min dikil qabri wal luhud illa jannatika jannati hulud. Sampai habis ingatkan wasallallahu, ditambah lagi ya ayatun nafsul ma'inna irji rabbiki radiyatan mardiyah wad'uli fi ibadi wad'uli jannati. Ingatan Rabbana atina, baca lagi Allahumma inna nas'aluka salam. Doa selamat lagi, bila lah nak habis. Sama gini dah terus, sama termasuk yang cakap ni. Tapi apabila Pak Imam Rabbana atina, ngangkat baliklah. Biasa apa, suka betul doa tu, petanda nasi dah hampir dekat. Itu masa belum PKP. Masa PKP, belum PKP, ni dah PKP. Masa PKP tu selipar makin dekat. Ini nasi makin dekat, tengok kursi dah susun dah tadi tu. Tidak jangan malah berdoa tuan-tuan. Doa ni penting tuan-tuan. Ya. Jadi walaupun baca Rabbana atina. Saya ada cerita tuan-tuan, doa ni tuan-tuan. Ini atuk saya yang cerita lah, arwah atuk saya. Kalau atuk saya bohong lah. Tapi cerita ni, walaupun baca Rabbana atina ni, ya Allah, dengan penuh ikhlas, itulah doa di antara doa yang mudah dimustajabkan oleh Allah. Satu masa ni berlaku dekat Indonesia. Ada tuan haji ni, tuan rumah, dia nak buat kenduri tahlil. Orang nak buat kenduri tahlil ni tuan-tuan, dia biasanya seminggu dia dah buat persiapan, preparation, Inggerisnya preparation lah. Nak buat persiapan untuk buat kenduri tahlil, betul? Tepi rumahnya diracun, tingkapnya sibuk dilap,
Dia punya kapet jadi vacuum. Padahal buat malam. Tuan-tuan tengok malam pun nak tengok ke rumah orang semak tak semak? Buang masa lah. Nak tengok tingkap ke berabur tak berabur. Orang lelaki ni tak ambil hal benda tu. Yang penting santapannya. Tapi kita nak buat persiapan. Nak jemput orang. Bagi keselesaan. Ekornya servis semua. Kipasnya dah lambat ni tukar baru. Tiba-tiba, wah ni ayam mahal ni yang agak-agak nak jamu apa? Ikan siakap 3 rasa contoh. Tiba-tiba malam kejadian tuan-tuan, dah jemput pakai WhatsApp ibaratnya lah. Dah jemput pakai mulut. Dah jemput datang ke rumah. Tiba-tiba malam tu Pak Imam tak ada. Pak Bilal tak ada. Ya. Pak Imam tak ada, Pak Bilal tak ada, Noja tak ada. Kaki orang yang kuat-kuat surah semua tak ada. Habis siapa nak baca doa ni? Banyak-banyak yang datang tu pakai t-shirt, tak pakai songkok. Ada yang pakai cap terbalik tu. Ada yang datang pakai kopiah hitam. Ada seorang hamba Allah, bukan kopiah hitam, songkok hitam. Ada seorang pemuda ni pakai kopiah putih. Itu pun dah tak lalat, tapi bersih, tapi tak lalat. Ni bukan kata tuan-tuan, tak. Dah tak lalat sengit gitu. Pakai baju, yang lain pakai t-shirt. Dia pakai baju Melayu. Itu belum pakai serban ni. Serban yang confirm kena. Jadi agak-agaknya siapa yang suruh buat tahlil? Sudah barang tentu yang pakai kopiah tadi. Walaupun kopiahnya agak datai lalat, bajunya selebet sikit gitu. Tolonglah baca doa. Tuan rumahnya mengharap sangat. Jadi pemuda tu, yelah, insyaAllah semampunya saya. Saya ni tak pandai, tak pernah mimpin baca tahlil ni. Jadi disuruh-suruh dia pun baca. Apa yang dia baca? Dia baca Fatihah. Setiap arwah tu dibaca, kemudian disebut Abdalul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Biasa Pak Imam baca 33. Paling banyak pun 100 kali. Dia hantam 700 kali. Dia hantam 700 kali. Sebab apa dia banyak baca? Sebab nak yang lain dia tak hafal. Kebetulan Yasin pun tak ada. Dia baca 700 kali. Apa nak dimarah? Itulah namanya tahlil. Abdul zikir la ilaha illallah. Kemudian pun dia baca doa. Dia baca doa apa? Dia baca doa tuan-tuan, baca Fatihah jadikan doa. Dia tutup baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Sapu muka. Yang tuannya orang setuju. Dia marah. Lu kok baca kok Fatihah kalau Rabbana atina. Nek baca ki aku yo iso. Wis ora payah jemput riko kabeh ki. Dia tak terima tuan-tuan. Dia tak sapu muka, dia sapu dekat tiang rumah. Masa tu lampu tak macam ni tuan-tuan. Lampu pakai ublik. Dekat bawah. Jadi atas gelap, bawah terang. Dulu tak ada lampu macam ni. Kaya pun pakai lampu gas minyak tanah tu. Jadi apabila sapu tuan-tuan dengan keizinan Allah, dia punya tiang tu bercahaya. Bercahaya. Dia tergamam dia. Mungkin walaupun dia baca doa pendek, tapi penuh ikhlas kerana Allah. Dia nak menolong. Betul-betul dia minta pada Allah. Itu mungkin diterima oleh Allah. Belum tentu dia baca panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan hamidin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Imam lain mana ada baca hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Aku lain daripada yang lain lah dalam Yasin. Orang lain agak-agak dalam jemaah ni yang hafal doa tahlil siapa? Aku seorang. Tengok dia, tapi bukan imam sini ya. Ini contoh terasa pula. Bukan imam sini tak bagus. Dia lebih bebas daripada maksiat batin dan maksiat lahir dan maksiat batin. Dia baca doa tu kerana ada niat nak menunjuk-nunjuk. Maka yang pendek itu lebih baik daripada panjang yang niatnya tak bersih. Tapi jangan pula lepas ni baca Rabbana atina aja. Ini contoh cerita tuan-tuan. Ada lagi yang teruk tuan-tuan. Ni lagi malas tuan-tuan. Dia baca Rabbana atina okey. Yang lagi malas tuan-tuan, ni anak murid saya dia buat. Saya tak sebutlah anak murid mana. Dia baca doa waktu pagi je tuan-tuan. Waktu subuh. Waktu subuh dia baca panjang sikit. Waktu zuhur dia cakap apa? Bismillahirrahmanirrahim. Aku baca doa macam pagi tadi. Amin. Ada. Sembahyang asal gitu. Aku baca doa tadi sama macam doa selepas main subuh tadi. Amin. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui. Memang betul. Tapi kebangetan orang macam tu. Ini dah lari tajuk tuan-tuan tadi.
Jadi amalkan satu doa tu, kita minta di pengakhir hayat kita tu, supaya hidup kita dalam keadaan beriman kepada Allah. Di akhir hidup kita dalam keadaan beriman pada Allah, di ending kehidupan kita, bacalah doa Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirlah hidup kami dengan pengakhiran yang baik, dan jangan kau akhiri hidup kami dengan pengakhiran yang buruk. Dan ada juga golongan yang empat, tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah, awalnya tidak beriman. Ni kita tengok tu. Kita belum tahu orang-orang kafir ni, kita tak tahu. Mungkin awalnya tak beriman, tapi di akhir hayatnya dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah, satu masa apabila cerita Saidina Umar ni, ada satu kisah lagi tuan-tuan. Ada dua duta. Dua duta ni tuan-tuan datang daripada negara Azerbaijan. Azerbaijan tu kat mana? Tuan-tuan carilah sendiri tuan-tuan. Dua duta daripada Azerbaijan ni datang ke Madinah. Dia nak jumpa Amirul Mukminin Saidina Umar. Tapi daripada Azerbaijan sampai ke Madinah wis maghrib. Kalau maghrib ni sudah barang tentu, ibaratnya pejabat dah tutup. Jadi dia cakap sama kawannya, kita sesok air lah mengiki kita sembahyang di Masjid Nabawi. Kita turun di Masjid Nabawi, sesok kita temui Amirul Mukminin. Tapi tak cakap jauh lah tuan-tuan, cakap Arab. Dia cakap apa? Wahai sahabat, ni dah malam. Kita nak jumpa Amirul Mukminin, dah habis waktu pejabat ibaratnya. Kita jumpa besok ajalah. Kita sembahyang dekat Masjid Nabawi ni, kita bermalamlah dekat Masjid Nabawi. Tuan-tuan ringkaskan cerita, lepas sembahyang Isyak, dua orang ni pun nak pergi tidur. Dah malam, ya. Malam nak qiyamul lail lah. Sekali dia nak tidur tuan-tuan, kedengaran keesakan suara orang menangis. Lampu masjid tu ibaratnya wis mati kabeh. Jadi gelap, arep mapan turu, nak tidur dekat masjid. Tiba-tiba kedengaran suara orang teresak-esak. Ini suara apa ni? Kalau kita cek alibot. Tiba tak ada orang, tiba-tiba ada orang suara menangis. Dia menangis apa? Dia dalam doanya, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah jua dosa-dosaku, hidupkanlah dan matikanku dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah. Teresak-esak tuan-tuan. Dalam keadaan gelap itu, dua duta Azerbaijan berkata dengan suara yang jauh, wahai saudara, siapakah kamu di sana? Dia jawab di gelap-gelap, tak nampak. Dengar suaranya teresak menangis. Aku dengan suara nada yang slow, aku adalah anak Al-Khattab yang hina. Aku adalah anak Al-Khattab yang hina. Bermakna siapa? Saidina Umar Al-Khattab, seorang pemimpin negara tuan-tuan. Kalau kita jadi pemimpin, tilam yang empuk lah. Sebab itu tuan-tuan, ada tiga mata yang besok dekat akhirat, di hari kiamat besok tak menangis. Tiga mata ni besok dekat akhirat, di akhir akhirat dia tak menangis kerana tak menyesal. Sing lain nangis kabeh. Besok dekat akhirat tuan-tuan menyesal ni, sebab tu hari kiamat ni ada hari kemusnahan, hari kebangkitan, hari pengisapan, disebut juga hari penyesalan. Ya. Hari penyesalan ni bukan setakat orang yang melakukan maksiat. Itu memang nyesal. Ya Allah, kenapa aku malam Jumaat kau tak bagi surau ya Allah? Kenapa malam Jumaat aku tak baca Yasin ya Allah? Kenapa malam Jumaat aku tak baca surah Kahfi ya Allah? Contohnya. Kenapa aku nyolong durian ya Allah? Apa yang aku dah buat nyesali ya Allah? Contohnya. Ya Allah, kenapa aku main judi mesin ya Allah? Aku menyesalnya ya Allah. Masa tu. Itu memang wis karuan. Karuan tu memang dia melakukan maksiat. Kalau dia menyesal, dia pantas. Ya, ini orang yang bertakwa pun menyesal. Orang bertakwa pun menyesal. Kenapa dia menyesal? Kenapa dia tak beramal lagi banyak? Ya Allah, kenapa 10 awal Zulhijjah kok biar aku orang puasa sunat, rupanya ganjaran ni kuat dilo ya Allah. Aku ngelakoni kok umur wis 60 kek ngelakoni. Cakap jauh pula.
Kenapa aku masa 10 Zulhijjah, awal 10 Zulhijjah kau tak beramal, lupa ganjarannya besar. 8 hari tarwiyah aku tak puasa sunat, rupa-rupanya diampunkan dosanya setahun. 9 Arafah kalau puasa sunat diberi ganjaran, diampunkan dosanya 2 tahun. Kok nyesal ya kok aku orang tak buat. Umur 63 kok aku baru buat. 64 aku mati, ya Allah nyesalnya kenapa masa muda aku tak buat. Nah contoh menyesal masa tu. Ya Allah aku sembahyang sunat rawatib kau tak buat, ya Allah. Lepas sembahyang, ya lepas zikir kok aku terus jagung dan coba orang sembahyang ba'diyah insya. Bukan tuan-tuan ni, contoh. Sembahyang ba'diyah insya kau tak buat. Rupa-rupanya kalau buat sembahyang sunat ba'diyah insya 4 rakaat tu ganjarannya seperti malam Lailatul Qadar, ya Allah. Kenapa aku buat kok cuma sekali aja lepas majlis ilmu, lepas ustaz tu terangkan. Lepas tu aku orang gawe, ya Allah. Contohnya dia menyesal. Dia menyesal. Jadi tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah, 3 mata ini besok hadirin hadirat dia tak menangis. Ya, yang lainnya kebanyakannya menangis. Pertama, mata yang menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam Saidina Umar tadi, dia muhasabah diri. Kita ni kalau orang-orang warak ni, dia bukan mengira pahalanya, kebaikannya. Oh, pagi tadi aku sembahyang subuh dekat surau. Okey. Sebelum sembahyang subuh, aku sembahyang sunat subuh. Sunat fajar. Oh, okey. Ada yang orang terus sembahyang lambat, dia sembahyang subuh, aku boleh sembahyang sunat fajar lagi. Lepas aku zikir, baca Quran. Tapi itu tak payah kira, tuan-tuan. Kalau orang warak dia tak kira yang pahalanya tu. Sebab Allah Ta'ala tak pernah silap. Sebab kita ada malaikat yang menjaga. Sebaiknya kita fikir-fikirkan dosa yang kita lakukan. Ya Allah, dosa apa contohnya? Ya Allah, apa dosa yang aku buat daripada? Oh, aku tengok gepeng. Ya gepeng kadang-kadang kita. Kadang-kadang kawan yang hantar yang bukan-bukan. Lagi-lagi malam Jumaat. Dah tua-tua ni ada grup pencet. Saya suka baca grup pencet ada. Hantar gambar yang bukan-bukan. Malam Jumaat bang, balik. Gambar seksi-seksi belaka. Allahu Akbar. Berapa stiker gambar seksi aku nampak, ya Allah. Gambar maksiat yang terdahulu aku tengok, ya Allah, apa yang aku dah buat ni, ya Allah. Semalam aku pergi jemputan, ya Allah, aku mengata, ya Allah. Aku becek RM20. Kok dia punya goodies cuma air mineral, ya Allah. Becek RM20. Selalu RM10, RM20. Tengok dalam bekas air mineral tutup putih aja. Ini besar ni separuh aja. Ya Allah, lokek betul. Ya Allah, aku mengumpat je, aku tak bersyukur, ya Allah. Itu tanda orang warak. Dia warak ni maksudnya mengingat dosa. Ya Allah, aku nak jumpa tuan tadi ni. Aku ngumpat dia semalam goodies ni. Boleh jumpa tuan-tuan? Agak-agak kita boleh jumpa ke tak? Kalau boleh jumpa memang hebat, tuan-tuan. Saya sendiri minta maaf itu bolehlah nak cakap semalam aku ngumpat kau goodies kau. Berat nak cakap, tuan-tuan. Ya. Jadi pertama, nangis kerana takut pada Allah. Yang keduanya, tuan-tuan, dia nangis kerana apa? Dalam masa hidupnya dia tak nangis kerana apa? Dia dalam masa hidupnya dia tidak menggunakan matanya, tuan-tuan, melihat benda-benda maksiat. Besok dia tak menyesal, tak menangis. Dekat dunia tahanlah mata, tuan-tuan. Nampak benda yang tak baik. Kadang-kadang kita tengok ceramah Ustaz Don, ceramah Ustaz Ayuni, Ustaz Mufti. Kita niat baik. Tapi sekarang ada iklan, kan? Kita tengok, kempiskan perut. Ting 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 ting. Kan? Betul? Agak-agak kalau iklan kempiskan perut, laki ke perempuan? Kalau laki orang tak nak tengok, tuan-tuan. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Walaupun orang rumah tak nampak, Pak Imam tak nampak, cepat-cepat skip. Tak apa, dekat dunia berkorban. Tapi besok dekat akhirat, percayalah, tuan-tuan, tuan-tuan akan dilayan oleh bidadari, tuan-tuan. Tuan-tuan masuk dalam surga, bidadari semua dah nunggu kita, bersair-sair. Dalam kitab ni ada ni. Bersair-sair menyanyi, aku adalah bidadari yang dara abadi, yang sabar. Kalau tuan-tuan soleh, isteri tuan-tuan solehah, dua-dua masuk surga, bidadari tu dah hayu, ya. Bidadari tu dah hayu, kan? Tapi isteri tuan-tuan nek solehah melpu surga lagi hayu. Bidadari tadi ayu.
Tapi kalau ibu-ibu ni sebagai isteri solehah, masuk surga lagi ayu. Maksudnya lebih cantik daripada bidadari. Kerana apa kata ulama? Kerana isi kita dekat dunia, dia tak macam bidadari terus di surga. Ya, isi kita di dunia dia sujud kerana takut pada Allah. Suaminya sabar malam-malam Jumaat. Isinya bangun, bang, bangun. Suaminya sabar. Apa tu? Ya Allah, suara puasa 6 bang. Biasa kan perempuan rajin, puasa 6 bang. Abang besok nak nyawit. Besoknya lagi isinya puasa hari kedua. Tak boleh, saya nak gali parit. Macam aja alasan. Tapi isi kita rajin puasa 6. Walaupun gelang loketnya besar. Loket gelangnya besar, tapi dia tak nak tunjuk. Dia tutup aurah dengan sempurna. Sebab itu besok di surga dia lebih cantik tuan-tuan. Dah isyak kita sambung lagi. Nanti kita azan dulu. Kita sambung sikit lagi. سيدنا محمد وسلم وسلم عالية رفيعة وبعثهم مقام محمود الذي وعدته إنك لتخلف الميعاد اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا آمين يا رب العالمين. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sambung sikit lagi tuan-tuan. Itu cerita dalam surga lah tuan-tuan. Kita dekat
Dekat dunia ni, jangan gunakan mata kita untuk melihat perkara-perkara maksiat. Bukan mata kita, anggota kita yang lain. Besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau isi solehah tadi, dia mati dalam keadaan solehah, tuan-tuan, masuk surga lebih cantik daripada bidadari. Ya. Walau bagaimanapun tuan-tuan, dekat surga ni tuan-tuan, ada 4 perkara yang ada di dunia, tapi tak ada dalam surga. 4 perkara ni ono neng dunia, tapi dak ono neng surga. Pertama, dekat dunia tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dekat dunia kita hidup bahagia macam mana pun, mewah macam mana pun tuan-tuan, peti ais penuh dengan buah mempelamnya, buah anggurnya, buah bidaranya, buah pisangnya, macam-macam. Keretanya besar, kebunnya banyak, isinya ramping, macam-macam. Hidup dalam keadaan kemewahan. Tapi ada penghujungnya ataupun tidak? Ada kematian. Tapi dekat surga tak ada kematian. Dinyatakan dalam ayat Al-Quran, wa qala lahum hazanatuha salamun alaikum tibtum fashuluha khalidin. Surah Az-Zumar juzuk 39 ayat 33. Yang mana penjaga-penjaga surga mengalu-alukan mereka dengan kata, salam sejahtera kepada kamu, berbahagialah kamu, maka silalah masuk ke dalam surga ini dengan keadaan yang tinggal kekal di dalamnya. Maksudnya dekat dunia ada kematian, dekat surga tak ada kematian lagi. Yang keduanya tuan-tuan, ono neng dunia tapi dak ono neng surga, iaitu ngelak. Ngelak. Neng dunia kita ngelak. Ngelak tu apa maksudnya? Haus. Lagi-lagi nak panas ting, ngono. Panas pun ni musim hujan tak berapa sangatlah. Cuba musim panas, ibu-ibu menyapu, yang lakinya pergi kebun bawa air 1.25 liter, kejap aja habis kerana haus. Tapi dalam surga besok orang ngelak tuan-tuan. Setelah kita minum telaga yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-haud, yakni telaga Al-Kausar. Ketika kita di padang mahsyar tuan-tuan, ya Allah begitu panas. Padang mahsyar ni bukan macam stadium Batu Pahat. 31 Ogos suruh beratur je, pagi boleh gagah lagi pukul 10. Semua lari bawah pokok lah apa. Itu baru dekat stadium punya dataran tu. Dekat bukan stadium, dataran Batu Pahat. Tapi besok kan padang mahsyar tuan-tuan diberitakan, tuan-tuan diriwayatkan padang dia punya lantainya besi, dia punya langitnya tembaga. Matahari begitu hampir dengan kepala kita. Begitu hausnya, berpeluh-peluh ikut amalan masing-masing. Ada yang peluhnya paras lutut, paras buku lali, paras lutut, paras pinggang, paras dada, paras yono, kelelep pun ono. Masa tu haus betul. Bukan ada jual ice blend, cendol dekat tepi tu. Teh ais. Ketika itu kita mengharapkan minum, iaitu telaga Al-Kausar yang dikurniakan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak semua umat Nabi Muhammad yang dapat minum. Itu yang kita sangat takut tuan-tuan. Nak cerita tu panjang. Jadi nak dapat minum telaga Al-Kausar tu, jagalah akidah kita. Jangan sampai terbatal. Itu penting akidah. Jaga ibadah kita, jaga akhlak kita yang utama. Amalkan sunnah Nabi, banyakkan berselawat. Mudah-mudahan besok kita dipermudahkan dapat minum air daripada telaga Al-Kausar. Dan mudah-mudahan kita sangat harap, mudah-mudahan telaga Kausar tu besar tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat minum, kalau boleh dicedukkan oleh Rasulullah. Lagi beruntung tuan-tuan. Sekali kita minum telaga Al-Kausar tu tuan-tuan, takkan haus selama-lamanya tuan-tuan. Habis neng dunia, nek wes orang ngelak neng surga jarene ono sungai madu, sungai susu, sungai arak. Ya rugi tu orang ngombe. Kata riwayat, kata ulama, dia minum bukan kerana haus, dia minum kerana bersedap-sedap. Yang ketiganya, ono neng dunia dan ono neng surga, iaitu di surga kita tak buang air kecil, tak buang air besar. Dan kekuatan makan kita, kekuatan minum kita, kekuatan bersetubuh kita, bersetubuh tu, tak payah tanya. Di surga besok 100 lebih kuat daripada dekat dunia. Kita makan, kita minum, bersetubuh besok dekat surga, kuatnya 100 kali ganda kekuatan dekat dunia tuan-tuan. Dekat dunia berapa banyak tuan-tuan? Saya rasa tuan-tuan bulan Ramadan yang lepas, kan dah boleh berbuka dekat hotel. Saya pergi juga. Itu pun orang belanja. Kalau bayar sendiri takkan pergi saya.
RM80. Wow, RM80. Masuk aja hotel, kambing golek, ngeng. Sedap nak makan. Betul. Nafsunya membuat-buat. Lah jalan sikit, ayam togel golek, ngeng. Sedap. Masuk lagi, lembu masak black pepper. Sedap. Masuk lagi, roti kebab Pakistan punya. Sedap, marvelous. Masuk lagi, nasi Bukhari. Semua sedap. Macam semua nak makan lah. Nanti buka ni aku nak makan semua. Wis halang-halang bayar 80 loh. Iki arep mangan, kan? Sekali makan tuan-tuan, sepinggan dah kenyang. Ada kawan yang mulut nakal. Kau tak tambah lagi? Dah kenyang. Kenapa kau baca bismillah? Ada dia cakap gitu. Engkau suruh aku makan dengan setan ke apa? Nakal betul lah dia. Dalam makan sepinggan dia hotel tu pun tak pandai. Dia memang kalau bagi lauk banyak mana pun, kekuatan makan kita berapa banyak. Silap-silap kita salah makan. Dah lah makan sepinggan, salah makan dah buang-buang air besar je. Betul. Tapi dekat surga tuan-tuan, makan sebanyak mana tapi tak buang air besar, tak buang air kecil tuan-tuan. Itu nikmatnya. Dan yang keempatnya tuan-tuan, ada dalam dunia, tak ada dalam surga. Iaitu di dalam surga besok tidak ada perasaan dendam. Ya. Di dalam surga besok tak ada perasaan dendam, iri hati, cemburu. Ini dinyatakan dalam surah Al-Hijr ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilli ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Sadaqallahul azim. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, berkasih sayang, berhadap-hadapan di antara mereka. Saya cerita tadi tuan-tuan, isterinya soleh, isterinya soleha, suaminya soleh. Dua-dua masuk surga. Walaupun isterinya lagi wayu daripada bidadari, dalam surga contohnya sama-sama, tiba-tiba suaminya kok bersenang-senang dengan bidadari. Isinya dalam surga. Diceritakanlah ya. Isinya dalam surga. Lagi ayu tu, tapi suaminya kok bersuka-suka dengan bidadari. Abang nak ke mana? Tapi masa tu isinya tak ada rasa iri hati. Hilang perasaan tu. Tapi dekat dunia ada. Cubalah kalau berani. Kalau poligami tu dah karuan, kadang-kadang lah pengalaman. Saya tak cakap pengalaman siapa, ya. Nanti repot pula dengan rumah saya. Kadang-kadang beli lada rawit, dah pergi belanja. Bang, lada rawitnya kampung kok terlupa beli. Kita duduk kat kereta aja ya. Dia buka, suaminya pun beli. Dia boleh tengok jam. Wah bang, sampai 10 minit bila berawit. Tengok tadi dah timbang, buat apa bang? Mentang-mentang yang jual tu single mother, yang jual tu rondo. Isinya siap semburu, tengok 10 minit dah. Itu dekat dunia. Dekat surga besok dijauhkan itu. Itu 4 perkara lah. Dan yang ketiga tuan-tuan, mata yang tak menangis besok, iaitu orang yang hidup di dunia, dia bercengkal mata mempertahankan agama dan tanah air. Contohnya tentera-tentera, pengawal-pengawal keselamatan, orang semua tidur nyenyak, dia bercengkal mata kerana Allah, mempertahankan agama dan tanah air tuan-tuan. Besok dekat akhirat matanya tidak menangis menyesal. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, penutupnya tuan-tuan, kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang akhir ini tuan-tuan dapat menyuntik semangat supaya lagi rajin pergi ke masjid, lagi rajin pergi ke surau. Lagi-lagi kita dah endemik. Semasa sebelum belum pergi dulu, tak boleh pergi mula-mula 4 orang, tinggal imam dengan makmum. Kau nak masuk surga seorang ke imam dengan makmum? Masa tu sudah. Ni sekarang dah boleh pergi. Pergilah bersungguh-sungguh. Apa yang berlaku ni jadikan suatu pengajaran tuan-tuan. Dalam hadis Nabi SAW, dalam kitab Zubdatun tuan-tuan, dalam kitab Duratun Nasihin, ada menyatakan, kata Rasulullah, buatlah 4 perkara ini, Allah Ta'ala bagi 6. Buat 4, Allah Ta'ala bagi 6. Ini keuntungan umat Nabi Muhammad. Walaupun umurnya pendek-pendek, tapi ganjaran amalannya dilipat kali gandakan oleh Allah tuan-tuan. Buat 4 ni Allah Ta'ala bagi 6. Pertama, apa yang 4 itu?
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salatal ma'al jamaah wa jalasa fil khalqatil ilmi wa sami'a kalamallah wa amila bi'atahu Allah taala sittata asya." Pertama, barang siapa yang solat berjemaah, satu. Yang kedua, kemudian duduk dalam majlis ilmu, dua. Yang ketiga, mendengar ayat-ayat Al-Quran, tuan-tuan. Sebab itu kalau dalam satu majlis kita menyampaikan ilmu, jangan lupakan ayat Al-Quran. Kita jangan lupa baca hadis. Mudah-mudahan lagi menambahkan keberkatan, tuan-tuan. Dan yang keempatnya, tuan-tuan, hadirin hadirat, dia menuntut ilmu, dia dengar ayat Al-Quran, dia berusaha mengamalkan akan ilmunya. Faham ya? Solat berjemaah, duduk mengaji. Yang ketiga, duduk menuntut ilmu lah. Yang ketiganya, mendengar ayat Quran. Yang keempatnya, mengamalkan akan ilmu yang dipelajari. Allah Ta'ala bagi 6 kalau kita buat 4. Jadi mudah-mudahan, tuan-tuan, kita pergi ke masjid ni, tuan-tuan, guru saya buat kiasan macam mana. Kenapa tuan-tuan suka pergi restoran? Contohnya restoran Tom Yum lah, tuan-tuan. Kenapa? Kenapa, tuan-tuan? Tuan-tuan dah suka makan restoran Tom Yum tu, kalau situ ya situ aja, walaupun yang tepinya ada lagi. Tapi restoran Tom Yum tu juga yang bapak-bapak, ibu-ibu pergi. Sebab apa? Sebab ada rasa, betul? Rasanya yo tak manis banget, yo orang masin banget. Dia punya bau bulu, apa bulunya pula? Daun bawangnya rasa, dia punya udang yang sak jempol-jempol, kan? Rasanya sedap sebab ada rasa, betul? Sebab itu pergi aja. Kedai lain tak nak kedai ni juga. Lagi satu, dia duduk dilayan macam raja. Duduk aja, walaupun dah tak ada gigi, dia punya janggut pun dah mula putih. Tiba-tiba datang pelayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang nak makan apa? Wah, ada rasa ke tak? Dia panggil, abang nak makan apa? Kalau tuan-tuan, astagfirullahalazim. Kalau saya memang ada rasa, tuan-tuan. Apa taknya? Ini dah tua-tua lah, tuan-tuan. Ini umur 48. Tadi pergi kedai runcit. Lagi kalau pakai serban macam ni. Kadang-kadang pernah dipanggil atuk. Aduh. Biasa pakcik tu biasalah. Panggil pakcik, tuan-tuan. Ini saya sendirilah. Agak-agak nak beli gula tu 4 kilo, jadi 1 kilo je. Tu 4 kal pun dah masuk. Tapi duduk kat warung kok dipanggil abang. Sebab apa? Ada rasa. Jadi tuan-tuan boleh pergi surau ni, ada rasa tak? Ada, tapi bukan saya umpamakan macam pergi warung. Tuan-tuan ni ada rasa lah, tahniah semua. Sebab ada rasa ketenangan, ada rasa seronok nak beribadah. Sebab itu tanda-tanda orang yang bertakwa ni, dia pergi masjid, pergi ke surau, datangnya cepat, baliknya lambat. Tanda orang yang tak ada rasa, perginya lambat, baliknya cepat. Jangan pula nanti tengok engkau ni tak ada rasa. Janganlah gitu, buat 4 tadi tu, habis ceritalah. Yang pertama, Allah Ta'ala kurniakan apa? Yang pertama, arizku minal halal. Allah Ta'ala bagi rezeki yang halal, tuan-tuan. Tuan-tuan solat berjemaah 5 waktu, jangan fikirlah, kalau sembahyang berjemaah ustaz, imam pula, ya Allah, zikirnya 10 dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu. Ya Allah, sembahyang asar pun dibaca sama macam sembahyang maghrib. 1 waktu 30 minit loh ustaz. Kalau 5 waktu 150 minit. Kalau sembahyang sendiri paling lama nyenuk itu pun 10 minit. 5 darab 10 50 minit. Jadi kalau 150 tolak 50, baki 100 minit lah kalau sembahyang sendiri. 1 minit tu kalau metik sawit dapat banyak juga. Jangan berkiru-kiru. Tuan-tuan, percayalah, tuan-tuan solat berjemaah makin dilempah ruahkan akan rezekinya. Yang keduanya, tuan-tuan, diberi keselamatan daripada siksa kubur. Kubur ni, tuan-tuan, perhentian pertama akhirat. Saya tak baca hadis ni lah, masa dah suntuk. Kubur ni adalah perhentian pertama di akhirat. Nek kuburnya, tuan-tuan, dah jadi taman-taman surga. Luasnya bagaikan mata memandang. Tidur berada dalam kubur tu seperti malam pertama pengantin baru. Tuan-tuan ada pengalaman malam pertama pengantin baru? Ya Allah, indah sungguh, ya. Redeknya tu yang lain, ya ibu-ibu, ya. Indah sungguh masa tu. Kalau nak wes kubur, wes kepenak, maka bakal seterusnya di padang masa, di yaumul hisab, yaumul mizan, dapat catatan amal, ya, kemudian di titian sirat pun akan mudah. Tapi kalau kuburnya menjadi salah satu gaung api neraka,
kuburnya dihimpit dengan himpitan yang keras contohnya, bakalnya proses seterusnya pun akan susah. Jadi tuan-tuan, kalau nak selamat daripada siksa kubur, tuan-tuan amalkanlah 4 perkara tadi. Solat berjemaah, duduk majlis ilmu, rajin-rajin mentadabburkan Quran dan mengamalkan akan ilmu yang dipelajari. Yang ketiganya, akan wa yu'ta kitabahu biyamini, diberikan suratan amalannya sebelah kanan. Oh, masa tu sungguh cemas tuan-tuan. Waktu paling cemas ada 3. Pertama, ketika nak dapat suratan amal, memang cemas sangat. Tengok kawan kita, ni kita tunggu giliran ni. Kawan ni, Haji ni kan dulu satu qaniah dengan aku ni, member kamcing ni. Kok dia dapat tangan kiri ni? Ya Allah, dulu main judi mesin pun sama dengan aku ni. Ya. Masa tu lagi takut tuan-tuan, ketika dapat suratan amal. Yang kedua, sangat takut ketika kita ketika di yaumul mizan, timbangan kita sama ada pahalanya lebih berat ataupun dosanya lebih berat. Masa tu sungguh cemas. Dan yang ketiganya tuan-tuan, paling cemas ketika meniti titian sirat. Ketika cemas sangat tuan-tuan. Jadi kelebihan yang keempat tuan-tuan, orang yang mengamalkan 4 perkara itu, kalau nak meniti titian sirat seperti kilat menyambar, amalkanlah 4 perkara itu. Orang yang meniti titian sirat ni, ada kilat yang menyambar lajunya, ada yang sekelip mata, merem melek was mubu surga. Nombor 3, ada yang meniti titian sirat seperti angin tiup kencang. Nombor 4, ada yang meniti titian sirat seperti burung terbang cepat. Nombor 5, ada yang meniti titian sirat tuan-tuan hadirin hadirat seperti kuda lari pantas. Nombor 6, ada yang meniti titian sirat seperti seperti unta yang berlari. Unta mana laju ustaz, tapi syukur juga. Jangan jadi golongan yang ketujuh, dia meniti titian sirat dalam keadaan mengisut. Itu yang kita sangat takut. Dan yang kelima tuan-tuan, orang yang mengamalkan 4 perkara itu tuan-tuan, dalam masa hidupnya rajin memakmurkan umat Allah, dalam masa hidupnya rajin duduk bersama para alim ulama, besok dia berada di barisan bersama para nabi dan para rasul. Dan yang akhir sekali tuan-tuan, dekat dunia kita nak cari kenderaan yang selesa, dekat dunia kita nak cari isteri yang soleha, dekat dunia kita nak cari jiran yang baik, dekat dunia kita nak cari rumah yang selesa. Betul tak? Besok tuan-tuan, nak tak istana dalam surga? Nak. Orang yang melakukan 4 perkara itu, kata Rasulullah, wa banallahu lahu baitan fil jannah min yaqutatin hamra'u lahu arba'una baban. Allah Ta'ala binakan sebuah istana yang mana batu-batanya daripada permata dan pintunya ada 40 buah pintu. Ya, tuan-tuan, rumahnya ada 40 buah pintu? Tak ada ya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya rasa setakat itu saja yang saya dapat sampaikan pada malam ini. Minta tolong bagikan ni, boleh tak? Nanti kalau buat balik lagi kan, minta tolong. Satu lagi ni. Tak betul, bagi dulu. Campur dulu. Satu lagi. Okey. Ada. Okey, tuan-tuan, yang ni saya tak uraikan. Nanti kalau diuraikan, ya balik pukul 12 tu. Ni bengi semua lagi. Yang mau seorang mandek-mandek, ya. Tuan-tuan, yang satu ni saya ambil dalam kitab Al-Askar yang disusun oleh Al-Imam Nawawi. Kalau tuan-tuan kurang jelas, boleh rujuk kitab Al-Askar yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Yang ini dekat sini adalah amalan-amalan sunat ketika kita selepas wuduk dan ketika sebelum membasuh, ketika kita membasuh anggota wuduk. Ya. Di antara amalan, walaupun hadis ini hadis dhaif, tapi boleh diamalkan tuan-tuan. Selepas kita wuduk, selain kita baca Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin, itu biasa tuan-tuan ya. Kalau boleh tambah lagi permulaannya baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau boleh baca 3 kali tuan-tuan, nanti akan dibukakan pintu surga yang 8. Masuklah mana-mana pintu yang kamu suka. Dan kemudian tuan-tuan, ada doa setiap anggota wuduk yang dibasuh tu. Basuh muka apa doanya, basuh tangan apa doanya, basuh menyapu kepala apa doanya, membasuh kedua telinga apa doanya, membasuh kaki apa doanya. Jangan pula-pula nanti tuan-tuan, loh kok ada doanya ni? Orang apa lu ki? Kau tak payah ambil wuduk lah. Jangan gitu.
Kenapa ulama-ulama ni susun? Supaya kita fokus, lebih beri perhatian ketika wuduk. Kalaulah Arabnya tak apa, tuan-tuan niat bahasa Melayu pun boleh. Contohnya kita basuh kaki, ya Allah ya Tuanku, tetapkanlah kakiku ketika meniti titian sirat. Nah contohnya. Kalau contoh basuh tangan, ya Allah ya Tuanku, semoga aku menerima catatan amal sebelah kanan. Nah contohnya boleh, ya. Allah Taala Maha mengetahui. Tapi pastikan basuhnya dengan sempurna lah. Ini sebagai penambah baikan. Satu lagi tuan-tuan, doa lepas sembahyang. Berapa banyak ustaz ni setiap kali datang satu doa. Tak habis-habis lah aku doa ni. Buatlah semampunya, iaitu doa kita supaya mendapat mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa ja'alna khaira ayami yauma alqaq, ya. Dan sebelahnya adalah doa supaya dijauhkan daripada fitnah kematian hidup dan mati. Jadi setakat itu saja yang saya dapat sampaikan. Kalau ada silap dan salah dapat dimaafkan. Ya saya. Okey. Ini masalah dalam kitab ni, Mustikah Hadis jilid kedua ni, kalau tengok boleh ada kat belah belakang. Kalau isinya dah meninggal, suaminya meninggal, isinya masih hidup, kok isinya rapi meneh, tak salah, dah habis ihdat ya. Jangan baru dapat 10 hari dah kahwin lagi. Iyalah, bisik bergetah, kahwin lagi. Contoh. Ini kalau dia tambah-tambah suka. Lepas tu, ni cerita ya. Kok suami kedua kok mati juga. Rapi meneh sampai 3 kali. Tiga, kalau salat 3 orang tu contohnya, seorang soleh, isinya soleha, dihabarkan, dihuraikan dalam hadis tersebut, dia akan jumpa suami yang soleh. Tapi nak telu soleh kabeh. Suami pertama soleh, suami kedua soleh, suami ketiga soleh. Lah, ada ketemu nanti. Takkan tiga-tiga jumpa. Diceritakan dekat situ tuan-tuan, dia akan jumpa suami yang paling dia lebih kasih daripada tiga-tiga tu. Macam kita ada anak 5. 5 tu anak siapa? Saya lah. Saya sendirilah. Anak 5 tu mesti sikit ada lebih, tapi kita tak nampakkan. Ada tak perasaan macam yang ni kok sikit ada tak ada? Ada tak? Ada tak? Ada tak? Ada tuan, tapi kita tak nampakkan, kita sama je tuan. Tapi dalam perasaan tu mesti ada sikit. Dia akan jumpa yang suami yang itu satu. Jadi habarkan gitu. Selebihnya wallahu a'lam, ya, itu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbitna qalbina ala dinika wa ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.